Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pak Pelajar? Kita jumpa lagi hari ini. Saya akan membicarakan tematika. Kita ambil bahagian ke-4. Ini tematika ini berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Hari ini kita akan lihat 5 strategi kuasa barat yang digunakan terhadap kerajaan Turki Uthmaniyah dalam menghadapi Perang Dunia Pertama. Siapakah kuasa barat itu? Merujuk kepada British, Perancis dan Rusia yang sedang berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah Uthmaniyah. Jadi teruskan bersama saya. Suka saya. Mari kita lihat latar belakang yang kita jadikan sebagai penalan kepada isu ini. Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 hingga tahun 1918. Perang ini berlaku di antara British, Perancis, Rusia dan Itali sebagai kuasa bersekutu dengan Jerman, Austria-Hungary dan juga Turki Uthmaniyah sebagai kuasa pusat. Pelibatan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama dengan menyebelahi Pakatan Jerman bertujuan menyeru umat Islam seluruh dunia bangkit mempertahankan agama, penduduk dan wilayah Islam dari kuasa imperialisme barat. Walau bagaimanapun, kuasa barat telah menggunakan pelbagai strategi dan taktik bagi menggagalkan kebangkitan Turki Uthmaniyah. Jadi apabila kita melihat kuasa barat, mereka adalah British, Perancis dan Rusia. Jadi pelbagai strategi usaha yang telah mereka lakukan untuk mengalahkan kerajaan Turki Uthmaniyah dan seterusnya memecah belahkan wilayah-wilayah Uthmaniyah. Strategi pertama yang digunakan oleh kuasa barat ini, daripada 5 strategi yang kita akan bincangkan pada hari ini. Strategi pertama adalah kuasa barat dalam menghadapi Turki Uthmaniyah ialah dengan membahagikan wilayah Uthmaniyah melalui perjanjian-perjanjian sulit. Jadi wilayah-wilayah Uthmaniyah itu dibagikan sesama mereka yang saya sebut sebagai kuasa barat tadi melalui beberapa perjanjian sulit yang ditandatangani di antara mereka untuk membolehkan tidak berlaku pertembungan di antara kuasa-kuasa barat ini, khususnya dalam menangani musuh yang sama iaitu Turki Uthmaniyah. Perjanjian yang pertama, Perjanjian Konstantinopel tahun 1915 yang ditandatangani di antara Rusia, Perancis dan British, iaitu Pakatan Berikat, di mana Rusia dikehendaki menakluk selat dan kawasan perairan Turki termasuk Istanbul yang merupakan ibu kota kerajaan Turki Uthmaniyah. Pakatan Berikat tersebut bersetuju bahawa Istanbul akan dijadikan pelabuhan bebas di samping membahagikan wilayah-wilayah Uthmaniyah di antara mereka. Melalui perjanjian tersebut, Rusia juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga hak penduduk Kristen di wilayah kerajaan Turki Uthmaniyah. Perjanjian yang kedua ialah Perjanjian London tahun 1915 yang juga ditandatangani di antara Pakatan Berikat dengan Itali. Perjanjian ini bertujuan memberi hak kepada Itali kerana bersama Pakatan Perikatan dalam menghadapi musuh yang sama. Melalui perjanjian tersebut, Itali berkuasa penuh di Kepulauan Dolisante dan mengambil alih kuasa Sultan Libya. Negara Pakatan Berikat juga bersetuju menyerahkan kepentingan Laut Mediterranean kepada Itali sekiranya mereka menang dalam perang menentang Turki Uthmaniyah. Jelas bahawa melalui perjanjian-perjanjian sulit ini, kuasa bersekutu dan Itali menjadi semakin kuat dan usaha mereka untuk menewaskan dan mengalahkan kerajaan Turki Uthmaniyah. Strategi kedua yang digunakan oleh kuasa barat dalam usaha mereka untuk melemah dan mengalahkan kerajaan Turki Uthmaniyah. Seterusnya, kuasa barat berusaha menumbangkan kerajaan Turki Uthmaniyah dari segi politik.
Bagi mereka penting kerana Turki Uthmaniyah merupakan penaung umat Islam sejagat. Dahulu, para pelajar ingat, bila sebut kerajaan Islam, hanya ada satu saja pada waktu itu, iaitu kerajaan Bani Uthmaniyah ataupun kerajaan Turki Uthmaniyah. Keruntuhannya akan memudahkan kuasa barat menguasai dunia Islam dan seterusnya meruntuhkan institusi khalifah yang berpusat di Turki. Persidangan gereja-gereja Kristian di Kahira, Mesir pada tahun 1909 misalnya telah mendesak kuasa-kuasa imperialisme barat menyekat kebangkitan Islam yang dianggap berbahaya kepada agama Kristian di Eropah, khususnya di rantau Balkan. Rusia yang merupakan musuh tradisi Turki Uthmaniyah turut menyeru negara-negara Eropah agar bersatu mengusir Uthmaniyah dari bumi Eropah. Tegasnya, kuasa-kuasa barat percaya dengan runtuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah, maka dunia Islam dapat diruntuhkan sama sekali. Jadi dari segi politiknya apa-apa saja, untuk menjatuhkan kerajaan pusat Uthmaniyah yang berpusat di Turki, maka mereka perlu buat sesuatu propaganda dari segi politik untuk membuat wilayah-wilayah Islam mula memberontak menentang kerajaan pusat di Ankara, di Turki Uthmaniyah. Itulah dari segi politik bagaimana usaha-usaha barat ini untuk melemahkan empire kerajaan Uthmaniyah ataupun Ottoman Empire. Strategi ketiga yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat ini untuk melemahkan kerajaan Turki Uthmaniyah. Kuasa-kuasa barat turut mengambil langkah menyemarakkan semangat nasionalisme di kalangan wilayah-wilayah Uthmaniyah, pusat utamanya Semenanjung Arab, untuk menentang penguasaan Turki Uthmaniyah. Jadi mereka telah menanamkan satu sentimen, itu orang negara Arab untuk orang Arab, bukan dikuasai oleh bangsa Turki atau mana-mana bangsa yang lain. Lawrence of Arabia merupakan prinsip British telah mula mengapi-apikan semangat nasionalisme Arab menentang penguasaan Turki Uthmaniyah di wilayah Arabia. Turki Uthmaniyah dikatakan tidak layak memerintah Arabia kerana mereka bukan keturunan Arab Quraisy. Tambahan lagi, British telah menonjolkan kelemahan Turki Uthmaniyah melalui kegagalan kerajaan ini mempertahankan bumi suci umat Islam, khasnya Palestin, dari penguasaan Pakatan Berikat. British turut menjanjikan kemerdekaan wilayah Arabia dan melantik ketua-ketua mereka sebagai pemimpin dan raja di Arabia, dengan syarat mereka tidak menyokong kerajaan Turki yang berpusat di kerajaan Uthmaniyah yang berpusat di Turki. Rancangan British yang penuh tipu melisan ini berjaya mempengaruhi beberapa pemimpin Arab yang berpengaruh seperti keluarga Saud dan juga Sharif Hussein. Ini saya telah membincangkan tentang Sharif Hussein ini dalam siri kita sebelum ini. Jadi pelajar boleh lihat dan relate dengan apa yang disampaikan hari ini. Ringkasnya, rancangan tipu muslihat British ini telah menyemarakkan semangat nasionalisme Arab untuk mengalahkan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Ini katakan sebagai revolusi Arab. Ini yang bertujuan untuk membangkitkan sentimen nasionalisme di kalangan orang Arab. Dia menyatakan bahawa Arab, negara Arab untuk orang Arab, bukan di bawah pemerintahan bangsa Turki. Itulah propaganda yang digunakan oleh Barat untuk melemahkan wilayah-wilayah Islam daripada menyokong kerajaan pusat di Turki Uthmaniyah. Strategi keempat yang digunakan oleh kuasa Barat untuk melemah dan mengalahkan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama menerusi strategi penguasaan ekonomi ke atas wilayah Uthmaniyah untuk mengalahkan Turki Uthmaniyah. Kalau kita lihat pada waktu ini, kerajaan Turki Uthmaniyah sedang di penghujung pemerintahannya. Pada ketika itu berlaku banyak kes-kes rasuah, pemborosan dan juga kekalahan berterusan kerajaan Turki Uthmaniyah di medan perang. Situasi ini menyebabkan kerajaan Turki Uthmaniyah menanggung beban hutang yang semakin banyak, dan ini semakin melemahkan kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu.
Contohnya, kerajaan Turki Uthmaniyah berhutang sebanyak 200 juta pound sterling pada era pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Kegagalan Mesir, iaitu wilayah Turki Uthmaniyah, melunaskan hutang terusan Suez juga menimbulkan krisis kewangan yang memudaratkan negara tersebut dan gagal dibantu oleh kerajaan Uthmaniyah. British dan Perancis menjadikan isu ini untuk campur tangan dalam hal ehwal Mesir dengan alasan untuk mengendalikan soal keuangan negara Mesir. Dengan penguasaan terusan Suez, kedudukan politik dan perdagangan sesebuah negara dapat diperkukuhkan. Jelaslah bahawa dengan penguasaan ekonomi di wilayah Uthmaniyah, kerajaan Turki Uthmaniyah dapat dilemahkan dan dikalahkan dengan lebih mudah. Kerajaan pusat yang berpusat di Ankara misalnya tidak lagi dapat menguasai dan melindungi wilayah-wilayah Islam di bawahnya. Kerana ini telah menyebabkan kuasa-kuasa barat mengambil kesempatan untuk meluaskan kuasanya ke wilayah-wilayah Uthmaniyah. Jadi memang jelas penguasaan mereka ke atas ekonomi wilayah-wilayah Uthmaniyah sudah pasti ini melemahkan kerajaan pusat di Ankara. Itu adalah strategi keempat yang digunakan oleh kuasa barat untuk mengalahkan Uthmaniyah semasa Perang Dunia Pertama. Strategi kelima yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat ini untuk mengukuhkan kekuasaan mereka ke atas wilayah Uthmaniyah dan mengalahkan kerajaan pusat Uthmaniyah sudah pasti melalui satu pakatan sulit dengan gerakan Zionis untuk mencapai kejayaan mereka dalam Perang Dunia Pertama. Zionis merupakan satu gerakan nasionalisme Yahudi untuk menghasilkan sebuah negara yang disebut Israel di bumi Palestin. Gerakan Zionis yang diketuai oleh Dr. Chaim Weizmann, iaitu pensyarah kimia di England, telah berjaya mencipta senjata baru yang mampu membantu dan mempengaruhi kejayaan British dalam Perang Dunia Pertama. British, Perancis, Itali dan Amerika Syarikat telah berjanji untuk merealisasikan cita-cita penubuhan negara Israel di bumi Palestin sekiranya Turki Uthmaniyah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Dengan itu, Zionis turut menyertai Pakatan Berikat dengan dalam Perang Dunia Pertama ini, dan mereka berjanji untuk membantu pihak Berikat dalam perang berkenaan. Tegasnya, Pakatan Sulit British dengan gerakan Zionis telah menyumbang kepada kejayaan Pakatan Berikat dalam kegagalan kerajaan Turki Uthmaniyah mempertahankan wilayah-wilayahnya dan kedaulatan Empire Turki Uthmaniyah, khususnya di bagian-bagian akhir di penghujung pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Jadi jelas kepada kita bahawa perancangan dan strategi yang dirancang oleh kuasa barat ini sungguh licik. Ini dalam usaha mereka untuk mengalahkan satu kerajaan Islam yang bila disebut kerajaan Islam pada waktu itu kerajaan Turki Uthmaniyah yang mewakili keseluruhan masyarakat Islam di dunia. Jadi perpecahan dengan pelbagai ideologi yang dikutarakan telah menyebabkan wilayah-wilayah ini mula berpecah dan tidak lagi berkuat menyokong kerajaan pusat di Ankara. Ini yang menyebabkan selepas Perang Dunia Pertama nanti banyak munculnya negara-negara baru yang membebaskan dirinya dari wilayah Uthmaniyah. Okey pelajar, itulah 5 strategi yang telah saya kemukakan tadi, bagaimana kuasa-kuasa barat ini telah bersepakat untuk melemah dan seterusnya mengalahkan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Kesimpulan yang pertama yang kita boleh buat adalah British, Perancis, Rusia dan Itali telah bersatu demi kepentingan mereka di Timur Tengah, itu di wilayah Uthmaniyah. Amerika Syarikat terlibat secara aktif di Timur Tengah akibat daripada perancangan Zionis. Jadi kesepakatan mereka dalam usaha untuk melemah dan mengalahkan kerajaan Uthmaniyah. Dengan menggunakan pelbagai strategi, taktik, tipu muslihat dan pakatan sulit yang mereka lakukan dalam Pakatan Berikat ini, akhirnya berjaya mengalahkan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Kekalahan Uthmaniyah juga disebabkan oleh gabungan mereka dengan pihak Jerman dan juga Austria-Hungary
yang tewas dalam Perang Dunia Pertama ini. Jadi ini secara tak langsung Turki juga menjadi kalah dalam Perang Dunia Pertama ini. Jadi selepas tamatnya Perang Dunia Pertama, apabila perjanjian Versailles ditandatangani, maka tentera Pakatan Eropah berjaya mengalahkan dan menduduki Istanbul. Ini menandakan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi semua ini berlaku melalui 5 strategi yang kita bincangkan tadi, telah menyebabkan wilayah-wilayah Uthmaniyah berpecah dan merdeka selepas Perang Dunia Pertama. Jadi pelajar bergunakanlah banyak sumber yang telah saya jelaskan sebelum ini, dan kaitkanlah dengan apa yang soalan yang dikemukakan dalam tema 3 ini dengan mengaitkan isu apa yang ditanya dalam soalan tersebut dengan fakta yang kita miliki untuk menjelaskan sebaik mungkin tentang jawapan yang diperlukan dalam masa 30 minit. Jadi kita belajar lagi, jumpa saya lagi, dan kita akan teruskan ulang kali khususnya untuk tema 3 ini dan memastikan kita boleh menjawab soalan dengan baik pada semester kedua ini. Jumpa lagi, selamat maju jaya. Bye.